Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sadaqallahul azim. Hormati pengurusi surau diri Jumaat, untuk imam, untuk Bilal, pimpinan surau diri Jumaat, ibu, ayah-ayah, muslimat rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merahmatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menghimpunkan kita pada malam hari ini bersama-sama menyempurnakan pagi maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Yang mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah, Kejang celik 1442 Hijrah telah pun meninggalkan kita. Dan kejang celik kita telah pun berada pada 1443 Hijrah. Dan kejang celik umur kita meningkat setahun lagi dalam kalender Hijrah, tahun Hijrah. Dan sebelum kita kejam tak celik-celik, tadi ada kejam celik. Yang ini sebelum kita kejam tak celik-celik, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosa lalu kita, diterima segala amal ibadah kita, diterima taubat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doa sekali lagi pada Allah untuk diberikan rahmat dan kasih sayang Allah, memulakan kehidupan baru kita pada 1443 Hijrah dengan lindungan rahmat, kasih sayang, mardhatillah, redha daripada Allah, dan sentiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bermula pada tahun baru Hijrah ini sehinggalah kita akan kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Buku catatan amalan kita telah pun ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahun yang lalu. Tiada sebarang pembetulan ataupun correction. Kalau di sekolah kita boleh buat pembetulan, correction, salah macam mana pun dia ada. Ada satu kolom lain pula boleh buat correction, pembetulan, dibetulkan semua. Tapi buku catatan amal kita ditutup rapat-rapat, ditulis oleh dua malaikat yang sentiasa berada di sisi manusia, yang namanya kiraman katibin, bukan Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ni dia ketua pada malaikat yang namanya kiraman katibin, yang mencatatkan kebaikan yang dilakukan oleh manusia dan juga kesalahan, kesilapan yang dilakukan oleh manusia. Dan mudah-mudahan perkara baik yang kita lakukan
lakukan lebih banyak daripada kesalahan, kesilapan, kekhilafan yang juga kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, hijrah ini penting pada kita. Hijrah ini penting. Dan Rasulullah SAW tak minta pun kita ikut bagaimana baginda hijrah. Kamu tak boleh ikut macam mana aku hijrah, kata Rasulullah. Tak boleh ikut bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Rahman bin Auf dan sahabat yang lain hijrah. Sebab dia memerlukan pengorbanan yang terlalu besar. Cukuplah dalam hidup kita ni kita hijrah daripada satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, dan daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Hijrah daripada sudut akidahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, hijrah daripada sudut ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hijrah daripada sudut akhlak, hablum minallah, hablum minannas, hubungan kita dan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia sekurang-kurangnya. Sebab itu tuan-tuan guru alim ulama ditinggalkan kepada kita kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang hebat, kitab-kitab yang besar, untuk memudahkan kepada kita menyusun apa yang boleh kita lakukan dalam hijrah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma cerita je pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak buat, silakan. Kalau tak buat pun tak apa. Ada 5 perkara sekurang-kurangnya yang perlu kita letakkan sebagai sasaran kita, matlamat kita untuk hijrah pada tahun 1443 Hijrah. Dan kalau pun tak mampu buat 5-5, buat salah satu daripada 5. Dan kalau tak mampu juga buat salah satu, baru buat 5-5. Faham ni? Bukan kata saya, ini kata para ulama. Yang pertama, kata para ulama, hijrahkanlah diri kamu daripada golongan orang-orang yang jahil kepada orang-orang yang berilmu. Itu yang pertama. Hijrah daripada golongan orang-orang yang jahil kepada orang-orang yang berilmu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tuan-tuan, dia ada beza. Orang-orang yang berilmu itu ditahu. Ilmu ni akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, zaman kita ni, tambah-tambah zaman kita sekarang semakin canggih sains dan teknologi. Ukurannya dengan ilmu yang ada pada kita. Saya ambil contoh mudah. Bila setiap kali kita sambut tahun baru, nanti akan berlakulah perbezaan pandangan, perbezaan pendapat. Dan disitulah terletaknya nilai ilmu manusia. Kita bila masuk dalam bulan Muharram, ada 2 perkara yang akan menjadi perbahasan, perbezaan pandangan. Yang pertamanya tentang doa akhir dan awal tahun. Yang keduanya tentang puasa pada 9 dan 10 Muharram. Dia jadi perbezaan. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Yang ni diukur pada sudut ilmu. Orang yang ada ilmu, dia akan berlapang dada. Terima je mana-mana pandangan tu. Perbezaan pandangan tu tak apa tuan-tuan. Perbezaan pandangan tu tak salah. Tapi yang salah bila kita menyalahkan perbezaan pandangan itu. Faham ni? Kalau tak faham, saya tak cerita dah. Perbezaan pandangan tu tak salah. Berbeza pendapat tu tak salah. Yang salah bila kita menyalahkan orang lain dalam berbeza pendapat tu. Ada yang kata tak boleh baca doa akhir dan awal tahun ni, betul? Tak boleh baca doa akhir dan awal tahun ni sebab dia bukan perbuatan Rasulullah SAW, betul? Kalau kita mengaji sirah, betul, tahun baru ni, awal Muharram ni bukan berlaku zaman Rasulullah, berlaku dalam zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Waktu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, jangan kata Rasulullah, Abu Bakar wafat dah. Habis itu bila pula Nabi baca doa akhir tahun? Bila pula Nabi baca doa awal tahun? Apa yang kita baca waktu sadaran dia mana bodoh? Kita pun dah, saya dah baca, saya tahu tuan-tuan pun baca tu lah. Doa akhir tahun dan awal tahun, tapi mana sadaran ni? Nabi tak buat apa? Keluar pula satu hadis. Kulun bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barang siapa yang beramal dengan perkara yang sesat, dengan perkara yang bid'ah, dia sesat. Dan setiap yang sesat itu akan masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, faham apa yang Nabi buat, kita tak buat. Apa yang Nabi tak buat, kita buat. Maknanya itu benda yang bid'ah, sesat. Dan sesat masuk api neraka. Tiba-tiba kita buat pula baca doa
akhir tahun dan awal tahun. Ada yang kata boleh baca. Boleh baca doa. Apa salahnya sekadar doa? Kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahun yang lalu Allah Taala ampunkan segala dosa kita dan memulakan tahun baru juga dengan doa pada Allah untuk diselamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni tak ada perkara yang paling besar yang kita nak minta dengan Allah melainkan Allah Taala selamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Allah Taala mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Tak ada benda yang lebih besar lagi yang kita nak minta dengan Allah. Takkan salah sekadar doa. Takkan Nabi marah apa doa? Doa sirahul mu'minin, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena banyak doa kepada Allah. Tambah-tambah sekarang ni diuji pula lagi dengan COVID-19. Doa cerita pula pasal 9 bulan pun dah ada pula positif. Sampai usaha ikhtiar kita ada doa kita dengan Allah. Al-khawf ar-raja, takut dan harap kita dengan Allah. Doa. Sebab itu tuan-tuan, bila kita mengaji dalam kitab-kitab tasawuf, doa ni dia ada. Doa ni ada. Apa antara adab doa? Antara adab doa. Saya mungkin pernah cerita pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ingat jangan sesekali meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Itu adab doa. Walaupun kita orang yang menggunakan tangan kiri. Bila doa tangan kanan mesti tangan atas tangan kiri ataupun sama. Itu doa. Dan doa ni kena ingat dia ada kiblat dia doa ni. Macam kita semayang tadi, apa kiblat dia? Baitullah Kaabah tu kiblat dia. Sebab tu waktu solat dah ada, tak boleh berpaling. Bila berpaling dah ada maka batallah solat. Walaupun dalam rukun yang terakhir. Apa rukun yang terakhir dalam solat? Salam. Tertib itu kesempurnaan daripada 12 rukun itu, maka itu namanya tertib. Rukun yang ke-13. Bila kita salam berpaling dia dah ada, maka batallah solat. Ada orang dia salam gitu. Siap tu kepala lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal solat ni bila dah ada dia berpaling. Batal. Walaupun solat dah 63 tahun dah. Sebab dah ada dia berpaling. Itu belum kira angguk jempol lagi. Jempol dah balik lama dah. Dia tinggalkan kita ni 2 benda je betul. Selipar jempol, penampar jempol. Yang lain dia bawa balik dah. Kita belum angguk. Walaupun rukun yang ke-12 itu salah. Itu. Sebab tu bila tuan-tuan dalam solat, bila kita takbir antara adab solat, bila kita takbir, tapak tangan ni mesti menghadap pada arah kiblat. Bukan Allahu Akbar macam tu je. Ni tapak tangan ni. Allahu Akbar ni. Tapak tangan menghadap arah kiblat. Kita takbir Allahu Akbar suka hati kita je. Sebab tu solat, jaminan Allah, solat orang yang solat dia sempurna dia akan dapat satu jaminan kepada Allah. Apa jaminan dia? Inna solata tatanha anil fahsya' wal munkar. Solat itu akan mencegah kamu daripada dosa dan kemungkaran. Mana mungkin orang yang solat dia sempurna dia buat jahat, dia buat dosa? Mana mungkin? Sebab jaminan Allah. Maknanya dalam kita solat, mata kita masih jahat. Dalam kita solat, mulut kita masih jahat. Dalam kita solat, tangan kita masih jahat. Maknanya pasti ada benda yang tak betul dalam solat itu. Pasti ada benda yang tak betul. Mana belum sampai tahap yang paling tinggi. Inna solat tatana anil fahsya'i wal munkar. Itu adab dia. Kalaulah adab yang pertama tak betul, adab yang seterusnya sama dengan doa. Doa ni tuan-tuan, dia pada kiblat doa ni. Apa kiblat doa? Kiblat doa ni arah Allah. Bila sebut arah tu di mana? Arah tu di mana? Tak boleh jawab sini. Arah tu langit Allah. Dan bila sebut doa, apa istilah doa ni? Doa ni menadah dan mengangkat tangan kamu. Bila sebut doa, maka angkatlah dan tadahlah tangan kamu ke langit. Tuan-tuan, bila sebut tadah macam ini, bukan macam ini. Faham ni? Kita doa macam ni pun. Saya tak kata salah, tapi daripada sudut adabnya. Sebab Nabi kata doa ni mengangkat dan menadah tangan. Tadah ni macam mana? Faham kita tadah macam mana? Macam ini ke macam ini tadah? Kita doa macam ni. Ngadak ke muka kita balik. Jangan marah. Tak suruh jemput. Nak bagi faham tu je. Kita doa macam ni tu. Ni adab macam ni, mengangkat dan menadahkan tangan tu. Saya tak kata salah, tapi sudut kesempurnaan. Sudut kesempurnaan. Itu yang kata ilmu tu. Dia berlaku lah perbezaan. Ada yang kata boleh baca, ada yang kata tak boleh baca. Betul? Siapa nak baca silakan. Siapa tak nak baca pun silakan. Jangan bergaduh pasal tu. Banyak lagi benda besar yang kita nak gaduh kan. Banyak lagi benda besar. Kemudian tentang puasa Muharram. Gaduh tuan-tuan. Puasa Muharram ni dia ada 5
5 pandangan. Dan 5 pandangan itu diterima. Yang paling baik sekali puasa Muharram ni 1 sampai 10 itu pandangan yang pertama. Bermula pada 1 Muharram sampai 10 Muharram itu tamam puasa yang sempurna. Ada sini buat tu 1 sampai 10. Yang kedua 3 hari 9, 10 dan 11. Itu yang kedua, pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga 9 dan 10 Muharram. Pandangan yang keempat 10 dan 11 Muharram. Dan pandangan yang kelima hanya 10 Muharram. Dan 5 tu diraihkan. Kalau tak puasa pun boleh bodoh gitu. Ini bergaduh pasal tu. Mana boleh buat ni Nabi? Tuan-tuan nak puasa pilih yang mana? Yang mana? Nak sempurna 1 sampai 10. Bawah atas sikit, bawah sikit pada tu 9, 10, 11. 9, 10, 10, 11 ataupun 10. Tak puasa pun tak apa. Tu kita. Hari ini tuan-tuan, hari ini umat Islam hari ini dia suka memikirkan benda yang kecil, yang furuk-furuk cabang agama, sehingga dia melupakan ada benda yang lebih besar. Orang nak rampas negara kita, orang nak hina agama Allah, sebab itu lagi besar tu. Isu dia, ini isu kecil-kecil berlapang dada je sudah selesai. Pandangan itu diterima. Kalau tuan-tuan perasan, waktu ni dia ada 2 isu kecil je, tapi diangkat sebagai isu yang besar. Antara isu salah bagi kita bila mana membacakan suratul Masad dalam mana-mana solat. Maknanya tak boleh baca suratul Masad. Dia ada hujah, dia ada pandangan dia. Tak boleh baca suratul Masad. Suratul Masad ni dengar tak surah mana? Suratul Masad. Ayat pertama suratul Masad apa? Kau ingat. Ayat pertama suratul Masad ni tabat tiada, abilah abi watak. Cakap je surah tabat tiada. Kepala otak pun tu. Itu ayat pertama bukan. Surah tabat tiada, kita surah tabat tiada kita dengar. Suratul Masad nama. Ayat yang pertama tu tabat tiada, abilah abi watak. Maka celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Dan barang siapa yang membacakan surah itu, dia telah mengguris, melukakan perasaan Rasulullah SAW. Sebab Abu Lahab itu keturunan Rasulullah. Faham ni? Jahat macam mana pun dia tetap bapa saudara Rasulullah. Dan bila ada manusia, ada umat Nabi Muhammad yang baca surah itu, ada pandangan kata dia melukakan hati Rasulullah SAW. Itu pandangan dia hujah. Tapi ada pula pandangan yang kata nak baca silakan. Sekadar kita nak ambil pengertian, nak ambil iktibar, nak ambil panduan daripada surah yang diturunkan oleh Allah pada Abu Lahab. Supaya tidak kita menjadikan kita ni seperti mana Abu Lahab, Abu Jahal yang ingkar dan derhaka pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu surah ditujukan pada Abu Lahab, ingkar dan derhaka. Tuan-tuan kena ingat, daripada sudut dosa, ingkar dengan derhaka ni dia tahap yang paling tinggi sekali. Ingkar dengan derhaka. Maksud ingkar dengan derhaka ni, dia tak setuju satu pun dengan undang-undang Allah. Tak setuju langsung. Sebab tu Qarun disebut sebagai ingkar dan derhaka pada Allah. Abu Lahab, Abu Jahal disebut sebagai ingkar dan derhaka pada Allah. Fir'aun disebut sebagai ingkar dan derhaka pada Allah. Tak setuju satu pun undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan kata ingkar dan derhaka pada Allah. Ingkar dan derhaka pada Tuhanku boleh tak? Faham ni? Boleh tak? Kalau dia dah kapur, dia dah pilih yang itu, takkan kita saja kau setuju, boleh tak? Jangan marah, jangan bagi tahu kan? Boleh tak kita kata kau setuju? Ingkar dan derhaka pada pemerintah, boleh tak? Kalau dalam satu arahan yang membaik pulihkan manusia, salah? Tak salah. Apatah kalau ingkar dan derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila sebut dosa, betul dia juga dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi berbeza dengan ingkar dan derhaka. Sebab bila sebut dosa, ada orang semayang dia tak ada dosa. Sebab dia lepas daripada dosa tak semayang, dia semayang 5 waktu sehari semalam. Puasa dia tak dosa sebab dia puasa setiap tahun dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lepas daripada dosa tak puasa, dia lepas daripada dosa tak solat, tapi dia berdosa pula dalam tutup aurat. Tutup aurat dia dosa sebab aurat dia tutup tak sempurna. Maknanya dia masih lagi setuju dengan undang-undang Allah pada yang dia suka. Pada yang dia tak kenal, dia tak faham, dia langgar hukum Allah. Tapi lebih baik pada orang yang ingkar dan derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya siapa nak baca silakan. Siapa tak baca silakan, selesai. Kita tu gaduh. Yang kedua, pada setiap kali selepas solat, dalam wiridnya Rasulullah tak pernah membacakan surah Al-Fatihah. Betul, ada hujah dia, ada dalil dia. Dan memang Nabi dalam wirid selepas solat, Nabi tak baca surah Al-Fatihah.
Wirid yang kita baca lepas solat ni sekarang ni disusun oleh alim ulama. Dan ada di situ Fatihah. Kalau Nabi tak baca salah dah, kalau kita baca tak salah. Kita ambil satu ayat yang paling mudah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Benda yang baik tersembunyi, tetap ada balasan baik, dan benda yang jahat tersembunyi, tetap ada balasan jahat. Logiknya nak faham, mudah nak faham dengan ilmu. Membacakan surah Al-Fatihah dalam wirid itu baik atau jahat? Baik ada sebab dapat pahala. Maknanya siapa yang tak nak baca surah Al-Fatihah dalam wirid, silakan. Siapa nak baca, silakan. Sebab tu ada tuan guru, ada tu imam, ada ustaz yang bila dia jadi imam, kadang-kadang dia tak baca surah Al-Fatihah dalam wiridnya, kadang-kadang dia baca. Dan kita jangan marah. Kalau dia tak baca, dia tak dapat pahala surah Al-Fatihah tu. Kalau dia baca, dapat pahala surah Al-Fatihah. Selesai masalah. Kita tu yang jadi masalah pada kita. Sebab tu ukuran dia ilmu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kamu beramal dengan cara yang kamu dapat, dan kami beramal dengan cara yang kami dapat. Selesai. Sebab tu keluarlah daripada golongan orang-orang yang jahil menuju pada orang-orang yang berilmu. Sama pada kita. Mungkin kebanyakan pada kita ni faham awal Muharram itu adalah ma'al hijrah, dan ma'al hijrah itu adalah awal Muharram. Betul? Mungkin kita faham itu. Awal Muharram, ma'al hijrah, awal Muharram. Sedangkan dia dua peristiwa yang berbeza. Awal Muharram itu satu peristiwa yang lain, ma'al hijrah itu satu peristiwa yang lain. Lain dan memang lain sebab satu zaman Sayyidina Umar Ahmad, satu zaman Rasulullah SAW. Beza tak beza? Itu yang pertama. Mana hijrah daripada orang-orang yang jahil kepada orang-orang yang berilmu. Yang kedua, hijrahlah daripada golongan orang-orang yang berpecah kepada orang-orang yang bersatu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini pecah. Bila berlaku perpecahan di kalangan umat Islam, maka musuh akan mudah untuk menghancurkan Islam. Sebab perpecahan yang berlaku pada kita, tuan-tuan, setiap tahun kita dibacakan tentang sirah perjalanan Rasulullah, hijrah Rasulullah. Apa yang Nabi buat mula-mula bila sampai di Madinah? Nabi satu ke antara Ansar dengan Muhajirin. Untuk apa? Untuk satu perkara yang namanya puasa. Sebab tu je nak puasa. Sebab bila ada puasa, kita boleh letakkan undang-undang Allah sebagai undang-undang yang paling tinggi sekali. Sekarang ni kita ada puasa, tapi puasa kita tak kuat sebab perpecahan yang berlaku pada kita. Tu macam mana kita nak letakkan Quran sebagai undang-undang yang paling tinggi? Esok kita kena jawab dengan Nabi Muhammad SAW. Aku bukan tinggal Islam saja-saja dengan kamu, tak? Aku pernah letakkan Quran ni, undang-undang Allah ni tempat yang paling tinggi sekali. Tapi zaman kamu di mana Quran dalam hidup kamu? Di mana undang-undang Allah dalam hidup kamu? Saya kena jawab, tuan-tuan, semua kita kena jawab dengan Rasulullah SAW. Sebab perpecahan yang berlaku pada kita. Sebab tu Nabi sebut tu dulu. Satu ke Ansar dengan Muhajirin dengan Ansar untuk apa? Untuk satu perkara yang namanya puasa. Kita bukan orang yang gila puasa, tak. Cuma kita nak rampas puasa daripada orang gila. Itu je. Sebab bila ada puasa, tu pentingnya puasa. Tapi bila perpecahan yang berlaku pada kita, sebab tu Nabi pernah ingatkan pada kita, satu hari nanti akhir zaman Islam ni macam buih di laut. Dia banyak, tapi bila datang sekali ombak, dia akan berkicau, dia akan hilang. Itulah Islam yang ada pada kita hari. Tuan-tuan, sebab itu perlunya kita sekarang untuk satu perkara yang namanya hanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita bersatu itu untuk mana-mana individu, bukan bersatu itu untuk mana-mana kumpulan, tak. Bersatu hanya satu je, meletakkan agama Allah pada tempat yang paling tinggi sekali. Tuan-tuan, kenapa hari ini orang boleh berani kata kita ni juga pendatang? Sekitar tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, tak ada pun kalimah tu. Tapi hari ini orang boleh kata pada kena ingat, Melayu ni juga pendatang di tanah Melayu sendiri. Sebab apa dia boleh cakap? Sebab pecahan yang berlaku pada kita. Sebab tu gunalah hijrah yang Allah Ta'ala masih berikan kepada kita. Bukan tujuan lain, hanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah tuan-tuan untuk memikul satu perkara yang namanya amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Sampaikan, berikan amanah itu hanya pada orang yang layak untuk memikul amanah.
pengkhianat. Kita dah kenal dah dia memang penipu, pendusta, pengkhianat. Bila kita lantik sebagai pimpinan, maka tunggulah saat-saat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ini faham kita dengan ilmu tadi untuk kita kembali menyatukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Nabi Muhammad SAW satukan antara asal dan manusia untuk meletakkan Islam undang-undang yang paling tinggi dalam kehidupan. Itu yang kedua. Undang yang ketiga, hijrah daripada orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat kepada orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dosa kita banyak dengan Allah. Dosa kita memang banyak dengan Allah, dosa kita. Tapi Allah Ta'ala tak peduli pun dosa kita besar mana, dosa kita luar mana, dosa kita banyak mana, Allah tak peduli pun. Sebab Allah Ta'ala datangkan satu ayat yang kita selalu baca pun, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyakkan taubat, bertaubatlah kamu padaku dengan sebenar-benarnya taubat. Allah Ta'ala tak heran pun dosa kita besar mana. Aku tak peduli kata Allah, besar mana, ke banyak mana, ke luar mana, ke dosa aku tak peduli kata Allah. Aku tak heran pun, tapi yang aku pelik kata Allah, kamu tak tahu dosa kamu banyak, tapi mana taubat kamu dengan aku kata Allah. Mana taubat kamu dengan, sedangkan kamu tahu aku ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Besar mana pun dosa. Sebab tu tuan-tuan, bila kita kekal melakukan dosa dan maksiat, yang pertama sekali kesan daripada dosa dan maksiat, doa akan dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya doa tidak akan diangkat oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala bila ada maksiat yang kita lakukan. Mungkin pandangan peribadi. Mungkin selama hari ini kita doa ikhtiar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah belum sempurnakan apa yang kita minta dengan Allah? Mungkin masih ada lagi maksiat yang berlaku. Mungkin masih ada lagi maksiat yang berlaku di sekitar kita, yang menolak doa kita diangkat oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun satu rumah di dalam taman satu yang buat maksiat, doa Allah Taala hijab. Sebab tu Nabi minta pada kita untuk tinggalkan dosa maksiat sekecil mana pun. Tuan-tuan, bila ada maksiat kita lakukan, doa akan dihijab oleh Allah. Kalau tuan-tuan pernah baca kitab Imam Al-Ghazali Mukasyafatul Qulub, menyingkap kalbu insan, pernah diceritakan dalam zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika mana Allah Ta'ala uji Nabi Musa dengan kemarau yang panjang. Akhirnya Allah Ta'ala perintah Nabi Musa, wahai Musa, lakukan solat minta hujan. Solat apa? Solat minta hujan ni? Solat istiqah, solat minta hujan. Maka Nabi Musa buat solat istiqah, dikumpulkan semua umat. Habislah doa, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku tolak doa kamu. Terkejut Nabi Musa. Tuan-tuan ingat yang doa tu Nabi Musa, bukan Haji Musa. Kalau Haji Musa biasa ni Nabi Musa. Aku tolak doa kamu Musa. Terkejut Nabi Musa. Nabi Musa tanya, wahai Allah, kenapa ditolak? Kata Allah, wahai Musa, ada seorang umat kamu yang masih lagi kekal dengan dosa maksiat, aku tak terima doa kamu. Seorang umat Nabi Musa yang kekal melakukan dosa maksiat, Allah Ta'ala tolak doa Nabi Musa AS. Terkejut Nabi Musa. Dia pusing belakang menghadap umatnya, kaum pada waktu itu tanya, siapa di antara kamu masih kekal dengan dosa maksiat? Bangun, kata Nabi Musa. Siapa yang tak bangun pun? Tak bangun. Oh, memang tak bangun. Pemuda yang buat dosa tu pun dia pun tak bangun. Walaupun dia yang melakukan dosa, dia hanya berdoa, ya Allah, hari ini ya Allah, aku benar-benar taubat. Aku janji aku takkan buat lagi dosa maksiat, Allah. Hari ini Allah tolonglah, aku mohonkan padamu. Janganlah buka aibku di hadapan Nabi Musa AS. Janganlah buka aibku di hadapan kawan-kawan. Aku malu sesungguhnya ya Allah. Aku taubat sebenarnya, aku sifat padamu ya Allah. Berdoa daripada Allah, menyesal sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah telah perintahkan Nabi Musa buat sekali lagi solat sunat istiqah, dan belum pun selesai solat hujan dulu. Selesai doa Nabi Musa, wahai Allah, kenapa diturunkan hujan? Kata Allah, aku terima dah taubat pemuda. Aku terima. Nabi Musa tanya, wahai Allah, boleh tak tunjukkan padaku siapakah pemuda itu? Nabi Musa minta pada Allah untuk tunjukkan siapakah pemuda itu. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah mendiamkan Nabi Musa AS. Kata Allah, wahai Musa, ketika mana dia buat dosa maksiat, aku lindungi dia daripada pengetahuan manusia, malahan pengetahuan kami. Sekarang ni dia dah kembali padaku, aku terima taubat dia. Takkan aku nak tunjukkan kamu siapakah dia? Itu Allah. Dan dalam sirah ni nak ajar pada kita, pertamanya, besar mana pun doa
Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang kerja dia bila ada je wanita yang mati dikebumikan, malam dia akan korek kubur. Dibuka kamera tu. Kemudian dia melakukan benda yang terkutuk pada jenazah, pada mayat ini. Itulah kerja dia. Kalau ada je perempuan yang mati, malam tu dia korek balik. Dia buat macam-macam dengan jenazah. Sehinggalah pada seorang perempuan yang paling dia suka. Mati perempuan tu. Ini peluang pada aku kata. Dikebumikan siang malam tu, dibongkarkan kan dia tu. Dibuka, ditarik kain kafan. Ditelanjangkan perempuan tu. Kemudian dibuat benda yang tak baik pada perempuan tu. Malam tu dalam tidurnya dia bermimpi perempuan tu datang. Kata perempuan tu, kamu telah memalukan aku di hadapan Allah Subhanahu. Tiada lagi kelebihan yang ada pada aku. Tuan-tuan, antara kelebihan pada jenazah ni wudu. Wudu tu kelebihan pada sebab tu bila berlaku kematian jangan senang-senang nak cium. Suami mati, isteri tak payah cium. Isteri mati, suami jangan cium. Sebab ada pandangan yang mengatakan bila cium batal wudu. Si mati wudu kita kekal. Ada yang kata wudu kita batal, wudu semati kekal. Paling baik jangan cium. Waktu hidup jenuh cium dah. Jenuh cium dah waktu mula kahwin. Habis cium muka dia tak tahu mana cium. Tak payah cium dah. Cium bini yang baru ni. Kalau tak ada Ustaz bini, cari lain. tambah ni. Tambah lain tak apa. Maknanya tu nak ada pada kita kelebihan. Dan pemuda ni dia rasa sedar, dia rasa nisai Rasulullah, taubat semua. Dia mengaku pada Rasulullah SAW. Bila Nabi dengar cerita dia, apa kata Rasulullah? Aku tak nak tengok muka kamu. Aku tak nak tengok muka kamu. Nabi suruh halau pemuda di tengah-tengah padang pasir. Nabi tak nak tengok. Tapi Allah Ta'ala tegur Rasulullah SAW. Kata Allah, wahai Muhammad, aku ni keampunan itu milik aku, kata Allah. Keampunan milik aku. Walaupun bersama dengan aku dah terima taubat dia. Dia mahu pada aku terima taubat dia. Siapa kau kamu? Allah tegur Nabi Muhammad. Dan Rasulullah panggil balik. So sahabat cari balik muda, bawa balik. Jumpa dengan Rasulullah, bagi tahu Allah telah terima taubat. Kita ada tak dosa? Kita ada. Maka perbanyakkan taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah mengajar kita dalam sirah tadi, tutuplah aib manusia. Itu. Kita tutup aib manusia, Allah tutup aib kita. Tapi bila kita buka aib manusia, Allah akan buka aib kita seluas-luasnya. Tuan-tuan, zaman kita ni gitu. Bila kita tak suka pada seseorang, kita nak jatuhkan dia. Kalau kita tahu kesalahan dia, kita akan bongkar selagi mahu. Habis semua. Itu fitrah manusia. Walaupun sejuta kebaikan yang dia buat dengan kita, satu je salah. Tuan-tuan tengok. Dilupakan sejuta kebaikan, itulah yang akan diperlihatkan kepada kita, betul. Kita dengan isteri kita buat macam-macam lah. Hari lahir dia bagi hadiah, bukan hadiah sikit-sikit, bagi emas saja. Bagi perkahwinan bagi. Tapi satu je, bukan kesalahan pun. Apa kita buat nak tambah seorang lagi? Tuan-tuan tengok memang. Kita buat baik pada mula-mula kahwin, pada mula-mula kawan sampai sekarang. Satu je kita minta izinkan tambah seorang lagi. Tengok, dia lupa tak baik kita. Takkan lupa. Betul. Apa yang tu dia mahu? Bukan. Sini, Muslimat ni, budak-budak Mexico. Kenapa? Ada orang tanya, boleh tambah seorang lagi tuan-tuan? Boleh. Tak tambah. Sebab kita tak nak buat benda bid'ah. Saya lupa cerita pada tuan. Antara benda bid'ah yang kita buat selama ini, kahwin. Nabi tak pernah kahwin seorang perempuan. Nabi kahwin lebih daripada seorang perempuan, betul? Maknanya kalau kita kahwin seorang perempuan, bid'ah ke? Bid'ah lah sebab Nabi tak buat. Nabi tak buat, kita buat. Bid'ah ni antara benda yang Nabi tak buat, kita buat. Apa yang kita buat? Kahwin seorang. Bid'ah lah. Saya pula tuan-tuan buat bid'ah. Sebab kita tambah seorang lagi. Faham tak? Sebenarnya rumah tak ada selesai. Rumah tak ada. Tak ada. Maknanya kita tutuplah aib manusia. Betul dia ada salah tapi tutup lah. Tapi kita ada sebab apa? Sebab kerakusan pada kita. Kerakusan. Maafkan orang ni. Dah buka aib dia. Seluas-luas. Tuan-tuan, betul. Kita nak puaskan hati semua manusia bukan senang. Tuan-tuan yang jadi AJK surau, jadi AJK lagi, ingat senang dia nak puaskan hati semua orang. Bukan senang tuan-tuan. Betul. Saya pun pengalaman macam tu juga nak. Jadi imam dekat saya, orang apa? Jadi imam Jumaat dia nampak. Semaya waktu tak orang ada. Memang maghrib isyak bila saya ada di masjid, saya dah mengajar. Zuhur dengan asar mana ada di sekolah, di pejabat tu bila ada. Tapi cuma ada giliran saya jadi imam khatib, orang mahu dengan tazkirah.
Udah ni setiap kali naik tu dapat ada allowance dia. Orang marah semua. Bukan senang, bukan senang. Nak buat hati semua orang bukan senang. Tapi tak apa, kita buat kerja. Sebab saya pernah pesan pada tu, ingat dia balik. Kita buat baik bukan sebab kita nak tunjuk pada orang kita baik. Kenapa kita buat baik? Kita buat baik sebab Allah suka orang yang buat baik itu je. Orang tak suka tu biasa. Betul loh, kita buat ni orang marah. Kita buat ni orang marah. Apa berlaku perpecahan antara kita? Marah. Nak buat hati memang susah. Tuan-tuan baik sirah tentang Luqman Hakim dan anak dia tu. Bukan senang. Ada kata naik, ayah naik, anak jalan kaki, orang marah. Bodoh punya ayah. Ada anak jalan kaki. Patutnya ayah jalan kaki, anak dia kata turun ni. Bagi anak nak naik. Jumpa kawan lain, teruk punya anak, ada anak naik. Orang patut ayah dah naik. Turun balik. Dua-dua tak naik jalan kaki. Orang marah. Bodoh, ada kedai tak nak naik, dua jalan kaki. Salah ke? Pernah dua-dua dengan kedai. Maka ada kedua-dua naik kedai tu dah lebih kecil dulu. Seksa nak. Kan semua tak betul. Tentu bahawa ada semua tak betul. Semua tak betul. Yang inilah yang akan menyebabkan bibit-bibit perpecahan pada kita. Maknanya tuan-tuan, bila ada ayat manusia kita tutuplah kerapat-rapatnya sebab jaminan Allah. Allah akan tutup ayat kita. Allah akan tutup ayat kita. Maknanya hijrah yang ketiga, hijrah daripada orang-orang yang banyak melakukan dosa pada orang-orang yang banyak melakukan taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat, bila sebut taubat ni, dia ada tingkatan dia pula. Paling tinggi sekali taubat nasuha. Kita nak sampai taubat nasuha. Taubat nasuha tu macam mana? Tanya sahabat pada Rasulullah. Taubat nasuha tu sehingga di hati dan fikiran kamu tidak terlintas pun untuk kembali melakukan perkara. Tak ada terlintas pun. Di hati dan fikiran tak terlintas pun. Yang ini taubat nasuha. Tapi selagi taubat kalau kadang-kadang tu belum lagi sampai taubat nasuha. Ada tak sini? Kita dah taubat dah. Aku malas dah nak membawa lagi dah. Tapi bila tengok ada orang depan, kalau dapat membawa maknanya itu belum lagi sampai satu perkara yang namanya taubat nasuha. Taubat nasuha ni kata Allah, dia tak ada terlintas pun di hati dan fikirannya untuk kembali melakukan dosa maksiat. Itu taubat nasuha. Mana yang ketiga? Kemudian yang keempat, hijrahlah daripada orang-orang yang kedekut kepada orang-orang yang dermawan. Hijrah kepada orang yang kedekut kepada orang-orang yang dermawan. Tuan-tuan, bila sebut ni sedekah, tuan-tuan kena ingat ke dalam sirah waktu cerita hijrah tu dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Hijrah ni dia ada dua perjanjian. Satu perjanjian Aqabah yang pertama bila sahabat yang pertama datang daripada Madinah ke Mekah, diikat dengan Aqabah yang pertama. Kemudian tahun yang berikutnya datang lebih ramai. Diikat pada perjanjian Aqabah yang kedua. Salah satu isi kandungan Aqabah yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua, kata Rasulullah, hendaklah kamu menginfakkan harta kamu dalam dua keadaan, senang dan juga susah. Itu nak diikat. Maknanya bukan untuk sahabat, untuk kita. Sedekah dalam dua keadaan, senang sedekah, susah pun sedekah. Kita mungkin senang di waktu sedekah, susah tak sedekah. Sebab tu tuan-tuan, saya ingatkan tuan-tuan, sedekah ni bukan pada banyaknya sedekah tu, bukan pada banyak, tapi pada istiqamah ni sedekah tu. Kalau banyak pun sekali, banyaklah lagi makan, jangan lain tak sedekah. Itu baru jual pun kira 5 ke 10 orang, kalau masuk 10 orang tak dapat dia pula. Tambah ini kan nak dia punya duit pulang pula orang ni. Kalau jadi 10-5. Sedekah ni yang paling baik dia ada peningkatan. Saya ambil contoh mudah ni. Tuan-tuan datang ke surau ni pada tahun baru Muharram ni, tuan-tuan datang surau, tak katalah tuan-tuan datang surau pada setiap hari tuan-tuan masukkan RM2. Maknanya setiap waktu RM2, maknanya sehari RM10. Sehari RM10. Boleh tak dalam bulan Safar nanti tuan-tuan tambahkan, gandakan, bukan jadi 20, jadikan RM11. Maknanya satu waktu tambah 24. 5 waktu ni RM1. Jadi RM11 bulan Safar. Muharram RM10, Safar 11. Rabiul Awal jadi RM12. Rabiul Akhir jadi RM13. Boleh? Cuma dia. Yang ni peningkatan. Yang ni lah yang kita dah ni. Lagi banyak tuan-tuan infakkan untuk surau. Lagi banyak aktiviti kita boleh buat. Lagi banyak boleh bagi pada penceramah. Faham tu? Sebabnya Mana itu peningkatan?
Antara Nabi Muhammad SAW, antara 5 perkara yang akan menjadi kekesalan bagi umat aku bila dia mati nanti, bila dia berada di alam mahsyar. Ada 5 perkara yang akan menjadi kekesalan bagi umat, kekesalan yang terlalu kesal. Yang pertama, kita akan rasa menyesal bila kita mati nanti, bila berada dalam hidup ini kita tak banyak cari ilmu. Itu yang pertama. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Paling menyesal bila mati ni, kalaulah aku tahu ilmu ni, tak boleh kalau lah. Sebab dah mati bodoh. Waktu hidup dah datang cari ilmu. Datang cari ilmu. Kalau kau tak mampu ajar pada orang lain, tak apa. Bagi dunia walau ayah ataupun sekadar untuk keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluarga daripada sambaran api neraka. Ada ilmu untuk kita dan keluarga kita, alhamdulillah. Akan rasa menyesal kalau aku tahu. Sebab tu tuan-tuan, dia ilmu ni mati yang dirahmati oleh Allah. Kalau sekadar orang yang datang ke surga, dia pergi buang air di tanda kungan dia keluar, dia juga tetap dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekadar dia buang air, tetap dapat rahmat. Contoh yang duduk dalam masjid ini lagi pula berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mati yang pertama. Yang kedua, akan rasa menyesal nanti dia orang macam bila dekat dunia tu kita tidak berbakti pada kedua ibu ayah kita. Akan rasa menyesal. Kalaulah aku tahu, menyesal aku tak jaga mak ayah kita. Zaman kita ni macam ni lah. Mak ayah ni kalau boleh hantar orang tua, dia senang sikit. Senang kerja. Sedangkan jagalah. Jagalah mak ayah tu. Itu peluang pahala pada kita. Sebab tu bila mak ayah kita memilih untuk duduk di rumah kita, kita ada 13 beradik. Dia pilih duduk rumah kita. Tuan-tuan sujud syukur banyak-banyak pada Allah. Betul? Kita ada 13 beradik, tapi mak kita pilih aku tak nak duduk rumah orang, aku nak duduk rumah kamu. Takkan kita kata, Allah duduk sini, Allah. Takkan macam itu. Syukur banyak-banyak pada Allah. Sebab mak pilih kita untuk duduk. Allah akan nak buka pintu rahmat kasih sayang Allah, pintu rezeki keluaran. Kita ni bila mak memilih duduk ni dah, kita tolak kan, pergi rumah orang tua. Saya mak tua saya dulu dengan saya kata sampai dulu dia dulu. Pasti banyak lah kainan itu tak apa lah, kita harap dia gitu. Yang kedua, yang ketiga akan rasa menyesal. Bila mana dekat dunia kita tidak memperbanyakkan info kita dengan Allah Subhanahu, akan rasa menyesal. Kalau aku tahu, aku korban tapi import banyak-banyak harta tu, tak boleh kalah dari kita. Yang keempat kita rasakan rasa menyesal. Kalau dalam hidup dekat dunia kita memutuskan silaturahim dan tidak berusaha untuk menyambungkan kembali, akan rasa menyesal. Kalau aku tahu, aku tak nak putuskan silaturahim. Tuan-tuan kena ingat, silaturahim di antara salah satu pintu langit Allah. Siapa yang memutuskan silaturahim, ibadahnya tak akan melepasi pintu yang keempat, yang namanya pintu silaturahim Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita akan rasa menyesal nanti di dunia bila mana kita berusaha waktu hidup untuk menunaikan solat secara berjemaah. Akan rasa menyesal. Sebab tu ada kelebihan untuk solat berjemaah, ada kelebihan. Banyak ada ceritanya untuk kelebihan itu. Maknanya info Allah tuan-tuan untuk jalan agama Allah, keluar daripada golongan orang-orang yang sedekut pada orang-orang yang menermakan hartanya pada jalan Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sebab di kuliah ni tak boleh lebih masa tengah masuk je waktu berhenti. SOP dia itu kuliah kita pendekkan tapi bayar tetap sama. Bukan bayar dikurangkan, bayar tu tetap sama. SOP-nya macam tu lah, bayar tu sama. Lebih tak apa. Lebih alhamdulillah, jangan tak bayar gitu. Yang kelima, hijrahlah daripada orang-orang yang berkata dusta kepada orang-orang yang berkata benar. Tuan-tuan, Nabi pernah pesan, satu hari nanti manusia ini akan melalui satu zaman yang namanya zaman fitnah. Dan itulah zaman yang berlaku pada kita hari ini. Orang yang fitnah, orang yang pendusta, orang yang pembohong, bahkan dia lah dikatakan orang yang paling benar. Tapi orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala dikatakan inilah manusia penipu besar, pengkhianat dan sebagainya. Dalam zaman kita dah tahu dah memang dia penipu pembohong dah. Tapi ada juga yang nak angkat sebagai pemimpin. Tapi orang yang cerita benar, orang yang cakap tentang undang-undang Allah Subhanahu wa taala, cakap tentang hukum Allah, tapi itulah yang dikatakan penipu besar, pendusta dan sebagainya. Mana inilah yang berlaku pada zaman kita, yang kita lalui sekarang, satu zaman yang namanya zaman fitnah. Ya, dan mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita tuan-tuan daripada segala bala bahaya. Dan walaupun Allah Taala tetap juga akan uji kita, tuan-tuan, ujian ini kita tak boleh lari dalam hidup kita. Dalam hidup ni kita tak boleh lari daripada ujian. Dia berhukum ahyukum ahsan amal.
Ya, ujian ini akan hadir dari hidup kita. Walaupun Allah tak uji kita dengan COVID, tapi tetap Allah Ta'ala akan uji kita dengan sesuatu selain daripada COVID. Sebab ujian ini nilai takwa kita, nilai iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ulama ada kepada kita, kamu tak boleh lari dengan ujian Allah. Kalau pun kata kita nak lari, tak, saya nak pergi dekat Afrika. Dekat Afrika apa ada COVID juga. Kalau tak di Afrika, saya nak pergi Mongolia. Mongolia pun ada COVID juga. Satu dunia ni ada COVID. Tak boleh lagi pada ujian. Cuma ulama ada pada kita, maka kurniakan pada Allah, ya Allah, kurniakan kami, anugerahkan kami kekuatan, ketabahan, kesabaran dan ketenangan saat kami diuji oleh-Mu, ya Allah. Itu je. Minta Allah Ta'ala beri kita kekuatan, ketabahan, kesabaran dan ketenangan saat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tuan-tuan, sebelum dan dalam Ramadan lagi 2-3 hari nak raya, keluarga saya juga diuji dengan COVID-nya, dengan COVID. Keluarga abang saya dan keluarga anak saudara saya 13 orang positif COVID. Kapal Tanjung 13 orang. Yang paling muda sekali cucu pangkat cucu saya dah umurnya dalam setahun lebih. Yang paling tua sekali mak mentua anak saudara saya lebih kurang dalam umurnya dalam 60 lebih 70. 13 orang positif COVID. Takutnya tak usah cerita. Takut. Tapi nak buat macam mana kita ni doa Allah, ya Allah, anugerahkan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan ketenangan oleh Allah supaya itu dia nak lari tak boleh. Kalau tak bagaimana lari tak boleh. Sebab ujian hadir daripada Allah Subhanahu. Dan yakinlah satu hari nanti Allah akan hilangkan, hapuskan, musnahkan COVID. Sebab itu tuan-tuan, dalam doa ni kita kena ada yakin. Kalau kita doa, aku kita. Kalau tak yakin dengan doa, maka susah bagi kita untuk apa? Untuk dimakbulkan, disempurnakan doa untuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan Allah telah pelihara hidup kita, Allah telah pelihara iman kita bermula saat ini sehinggalah kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita reda dengan Allah dan Allah telah reda dengan kita, dipilih, dihimpunkan, dijemput kita, diundang kita sebagai tetamu-tetamu istimewa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita doa kepada Allah untuk menjadikan Malaysia ni di antara negara yang sentiasa dapat rahmat kasih lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak bicara pada negara Indonesia ni tuan-tuan, dia ada satu masalah yang lebih besar pada kita. Mana kita kena ada kelebihan di situ, ya. Mana kita usaha pada kita untuk kita sama-sama untuk merapat kembali soft kita. Tak kira pun siapa pun kita ni, tak kira pun siapa pun kamu, satu dia tujuan pada kita hanya untuk mempertabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Amalukum kumalukum. Maknanya pemimpin ni sandarkan apa yang kita buat dari hidup kita. Kalau kita orang yang jahat, Allah akan hadirkan pemimpin paling-paling itu orang yang jahat. Tapi yakinlah pada Allah, pada Rasulullah. Kalau kita orang yang baik, yang jaga ibadah kita dengan Allah, Allah akan hadirkan di tengah kita pemimpin yang baik, yang akan jaga kita, yang akan jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekadar yang mampu kita kongsikan pada malam hari ini. Yang baik terkena sebagian manfaat yang salah dibuang jauh-jauh. Maaf kata-kata lisan yang menggambarkan tak selesa pada tuan-tuan.